Cukup. Maaf ya. Pertama sekali tentang Petronas dan asetnya di Azerbaijan. Sebenarnya pada sesi yang lepas, saya tak ingat bila, saya telah pun mengizinkan satu usul tergempar juga, di mana pelupusan aset di Azerbaijan itu dibincangkan. Ya, jadi ianya telah pun dibincangkan secara panjang lebar dan telah pun diberi penerangan oleh Menteri Ekonomi. Tolong jangan kacau saya bercakap. So itu telah pun diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi pada masa itu secara panjang lebar. Ya, jadi semua orang tahu apa sebenarnya yang berlaku tentang aset Petronas di Azerbaijan. Ya. Tuan Speaker. Sekejaplah, Yang Berhormat. Nombor dua, tentang subjudice tu, saya menerima pandangan undang-undang yang mengatakan bahawa ianya sememangnya subjudice kerana terdapat satu atau dua proceeding yang masih lagi berjalan sekarang. Aturan mesyuarat amat terang dalam perkara ini dan saya terpaksa memakainya. Mengenai Yang Berhormat Bukit Gelugur tentang konflik interest, mengenai konflik interest, saya menafikan bahawa terdapat apa-apa konflik interest. Saya tidak pernah masuk campur dengan hal yang abang saya buat ni. Saya tak bercakap dengan dia pun. Saya tak pernah bercakap tentang soal kerja dengan beliau. Ya. Dan sekiranya apa-apa yang akan berlaku dalam dewan ni yang akan menyentuh beliau, maka saya selalunya memang akan mengecualikan diri saya daripada membuat keputusan. Jadi itulah keputusan saya pada hari ini, ya. Terima kasih. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Nampaknya Tuan Speaker, walaupun menteri sudah panjang lebar bagi tahu hari itu masa sidang lalu, tetap juga kan Petronas punya aset kena rampas? Yalah, orang nak rampas kita, orang akan membawa tindakan mahkamah sesuka hati mereka. Ya. Tolonglah. Please. Tuan Setiausaha, silakan. Tuan Speaker. PR 1 2022, Rang Undang-Undang Perhutanan Negara Pindahan 2022. Bacaan kali yang kedua. Apa punya kerajaan ni? Tuan Speaker, subjudis kalau sekiranya kita bincang merit. Tuan Speaker. Betul. You are misleading the Dewan. Tuan Speaker. Saya persilakan Yang Berhormat Menteri untuk agenda yang seterusnya. Silakan Yang Berhormat. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Tuan Speaker, yang dipertua. Peraturan mesyuarat. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perhutanan Negara 1984 dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Speaker, sebelum Tuan kita teruskan ahli-ahli Dewan yang dihormati sekalian, seiring dengan komitmen negara untuk terus memelihara khazanah hutan negara, Akta Perhutanan Negara 1984 atau Akta 313 merupakan satu akta yang memperuntukkan bagi pentadbiran, pengurusan dan pemeliharaan hutan. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Sebelum pembangunan itu, perhutanan dalam negeri. Tuan Speaker, di Malaysia, ini soal kedaulatan negara lagi penting lagi. Tolonglah. Duduk. Ini lagi penting. Silakan Yang Berhormat Menteri. Apa cerita hutan ini kedaulatan negara yang tercemar bani? Sabar dulu. Mana lagi penting ni? Ini dibuat bagi maksud menggalakkan keseragaman undang-undang. Jangan sampai sabar nanti pula tergadai baru kamu di Malaysia. Berdasarkan pasal 1B Perkara 76 Perlembagaan Persekutuan. Apa yang lebih penting daripada hutan sekarang ni? Akta 313 telah diwartakan pada 31 Disember tahun 1984 dan diterima pakai oleh semua negeri di semenanjung Malaysia negara lah, bukan hutan lah. Melalui enakmen perhutanan pemakaian mengikut negeri masing-masing. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM dan Jabatan Perhutanan Negeri merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk memelihara dan menguruskan hutan. Apabila orang Sabah mau
tunggu. Aktiviti berkaitan Tidak pandai dengannya selesai isu ini. melalui Beratus tahun sudah. penguatkuasaan 313 yang terpakai di Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan. Tolonglah Speaker, stop. Sejajar dengan perkembangan sektor perhutanan, Akta 313 telah dipinda buat kali pertama pada tahun 1993 Tuan Speaker. bagi membendung kegiatan pencerobohan hutan serta pengambilan hasil hutan tanpa kebenaran yang serius pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Tuan Speaker. Kota Perut. Secara amnya, Stop. pindaan yang Standing order, Tuan dilaksanakan Speaker. Stoplah. pada Tuan tahun Speaker. Tuan 1993 Speaker. melibatkan penalti dan hukuman Mana lagi minta jap. Ahli yang berhormat, saya dengar daripada belakang pun saya dengar tadi perbahasan ini. Oleh kerana arahannya untuk menteri menurunkan perbahasan, oleh kerana Kota Belud, saya bagi amaran. Kota Belud, you sit down, dan kalau tidak saya akan teruskan dengan warning dan meminta Kota Belud untuk keluar dewan. Saya minta. Saya tidak mau duduk sebab sekali. ini lagi penting. Ini soal Kota Belud, saya bagi warning dua. Tak. Kota Belud. Hutan pun soal rakyat, soal negara. Speaker ada standing order, kena dengar dululah. Come on lah, takkan tak faham undang-undang. Tuan Speaker, ini soal kedaulatan negara. Keputusan telah dibuat. Saya minta bentara jalankan tugas. Saya meminta mengarahkan supaya Kota Belud dibawa keluar. 2 hari. Baik, terima kasih. Sekejap. Arahan saya Kota Belud, sila keluar. Kota Belud, sila bentara jalankan tugas. Kota Belud, ikut arahan Speaker. Ya. Tak boleh lah. Ya. Saya tak berakan. Tentara. Kota Belud, sila keluar dewan. Tak. Bentara jalankan tugas. Ya. 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 Keputusan telah dibuat oleh Speaker. Saya minta. Ya. Tak. Ya. Baik. Baik. Saya tak berakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin meneruskan ini adalah tugas negara dan rakyat jelata ya. Tuan Yang Di-Pertua, mesyuarat Majlis Perhutanan Negara ke-21 dan bersidang mana lagi penting kedaulatan negara ke hutan sekarang ni? Mana lagi penting kedaulatan negara ke hutan sekarang ni? Bersetuju supaya Kementerian Sumber Asli dan Alam kita mana lebih penting sabar dan hutan? Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia untuk menyemak semula dan memperkemaskan peruntukan dalam Akta 313 bagi menangani isu-isu penguatkuasaan dan perkembangan baru sektor perhutanan negara. Selaras dengan itu, sesi libat urus pindaan Akta 313 telah diadakan bersama dengan pihak
iaitu pihak berkuasa negeri dan agensi kerajaan, badan bukan kerajaan yang telah melalui proses Regulatory Impact Assessment RIA yang diselia oleh Perbadanan Produktivitas. Saya harap orang Sabah tengok perangai mereka ini. Pada akhir tahun 2019. Apa kamu mau? Bagi saya. Undang-Undang Pindaan Kedaulatan kami pertahankan. 1984 telah memenuhi kriteria RIA serta memperoleh regulatory impact. This is my floor. This is my floor. Ini soal Sabah yang Bapak Menteri. With permission, I know the law. Ini soal kedaulatan negara. Standing order, Tuan Speaker. Standing order, Tuan Speaker. Ini soal kedaulatan negara. Telah memenuhi kriteria RIA serta memperoleh kalau minyak Sabah kamu mau dan penyata impak peraturan daripada MPC pada 20 tahun 2020. Tuan Speaker, standing order, Tuan Speaker, standing order. Ini soal Sabah. Standing Yang Bapak order, Menteri. Selanjutnya proses hasil kami kamu mau. 13 Standing dia order, dijalankan standing order, Tuan dan Speaker, standing RUU order. Pertahanan Negara Pindaan Standing order, Tuan 2022 Speaker. telah digubal Kau bagi saya dan tarik diluluskan saya. oleh Standing order. Jabatan Peguam Negara pada 3 Disember tahun Tuan Speaker. 2020 dan seterusnya diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Januari Tuan Speaker, standing 2021 order. dan mendapat kelulusan secara keseluruhan. Tuan Speaker, standing order, Tuan Speaker. Hasil Sabah kamu mau. 79 Standing order, pada Tuan 2 Speaker. Desember 2021. Standing order, Saya Tuan tak Speaker. akan berhenti kecuali Apa pun Tuan Speaker diarahkan nak dengar oleh sudah. Speaker. Saya minta teruskan. Pindaan Tuan ke atas Speaker, standing peruntukan order. Akta 313 pada kali ini bertujuan memantapkan lagi penguatkuasaan hutan dalam Tuan membentras Speaker. kegiatan pengambilan hasil hutan. Hasil Sabah kamu mau. Kedaulatannya kamu abaikan. Tuan Speaker. Pelaksanaan aktiviti pemeliharaan serta pemeliharaan hutan. Pindaan Tuan Speaker, Akta standing 313 order, Tuan Speaker. perlu dilaksanakan Standing order, Tuan Speaker. memastikan kerangka Saya mohon, perhutanan saya negara mohon bergerak usul ini seiring dibicarakan, dengan dibahaskan dalam perkembangan dewan ini. semasa yang mencakupi aspek Mana pencegahan lebih penting? pengambilan hasil hutan tanpa kebenaran, menambah baik dan Standing memperkasa order, Tuan pengurusan Speaker. kawasan hutan Standing tetap order, Tuan Speaker. serta pembangunan sektor perhutanan Standing, Tuan Speaker. negara. Shut up, you sit down. Standing order, Tuan Tuan Yang Speaker. Ketua, saya akan menerangkan RUU ini Standing dengan order, lebih Tuan terperinci. Speaker. Standing order. Fahamnya, Standing order. Standing order. RUU Standing order, Perhutanan Tuan Negara Speaker. digubal bagi Standing mencapai order, Tuan 5 Speaker. objektif utama yang berikut. Pertama, Bagi tarik. mengawal proses pewartaan Ini soal hak kedaulatan Sabah. hutan simpan kekal. Teruskan. Kedua, Teruskan. memantapkan penguatkuasaan hutan bagi membentras kegiatan pengambilan Tuan hasil Speaker, hutan Tuan tanpa Speaker. kebenaran. Standing order, Ketiga. Tuan Speaker. Standing order. Meningkatkan Standing kadar order. denda dan hukuman Standing serta order, Tuan penalti Speaker. tambahan bagi membendung kesalahan hutan yang merosakkan Mana yang alam lebih penting ni, sekitar. kedaulatan negara kah atau hutan ni? Keempat, mengatasi isu kekafiran. Menteri, bila siap. Saya dengar gangguan-gangguan yang daripada Sepangga dan Shah Alam. Saya minta supaya tidak mengganggu aturan yang telah bergerak. Kalau tak boleh, saya boleh bagi arahan sekali lagi. Saya minta Sepangga, saya minta you duduk. Tak. Speaker telah buat keputusan tadi. Saya bagi warning. Saya minta yang lain duduk. Kalau tak, saya akan bagi minta ada keluar juga. Baik. Sepangga, saya bagi yang lain keluar. Baik. Tak. Speaker dah buat keputusan tadi. Menolak dah usul ini. Ya. Walau macam tak berdasarkan tapi keputusan telah dibuat. Saya minta maaf. Shah Alam, saya bagi juga warning. Sepangga. Minta teruskan.
Tuan Speaker. Dengan izin. Dan yang kelima, menambah baik jadual yang terdapat dalam akta bagi memantapkan lagi pengurusan dan penguatkuasaan perhutanan. Pindaan yang terlibat daripada 62 fasal merangkumi 8 bahagian daripada 10, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9. Pindaan tersebut adalah seperti berikut. Pindaan bahagian 1 permulaan. Pindaan bahagian ini melibatkan pasal 1 yang mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan tentang permulaan kuasa akta. Tuan Speaker. Pasal 2 pula bertujuan untuk meminda Seksyen 2 Akta 313 bagi saya tarik dan saya diam hari ini supaya kita boleh bahaskan bagi penetapan terima usul ini. Bagi perkataan dan ungkapan tertentu yang digunakan dalam Akta 313. Pindaan bahagian 2 pentadbiran. Pindaan ini melibatkan fasa 3 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 3 Kapital A dalam Akta 313 bagi memperuntukkan bahawa pihak berkuasa negeri boleh memberi kuasa kepada mana-mana pegawai Jabatan Perhutanan Persekutuan untuk menjalankan kuasa Dewan Rakyat. bahagian 8 Akta 313 memalukan Dewan Rakyat. berhubung Bila ada jadi order kita dengar. Pasal 4 bagi saya tarik untuk kita bahas. Bagi kita tarik untuk kita bahas. Tuan Speaker, bagi kita tarik supaya kita dapat usul ini, bahas usul ini. Bagi saya tarik sekarang, saya pilih. Tuan Speaker, you are disgraceful to the Dewan. Duduklah Menteri PAS. Diam. 1 Akta 313. Dan pasal 5 adalah bertujuan untuk meminda subsection 51 Akta 313. Dalam Menteri diamlah, duduklah. Membenarkan pengarah menjalankan kuasa dan perjalanan kuasa. Menteri duduklah. Kau tak dengarlah. Kepada mana-mana bagi pegawai saya hutan. tarik, kemudian saya Menteri diam. duduklah. Ini bukan cakap kapal, hoi. Terima usul saya, Tuan Speaker. Cakap dalam parlimen lah. Okey. Ahli yang berhormat, kalau rayuan ditolak, peraturan 43 boleh dirayu. Peraturan di bawah peraturan 43 buat rayuan. Okey. Hantarkan kepada speaker. Baik. Buat masa sekarang saya nak minta diteruskan sebab agenda ni. Baik. Apa Tuan? Mau rayu apa? Saya Tuan Yang Kali Dipertua. ketiga. Ajar Yang Dipertua boleh berhentikan saya. Mau rayu apa? Pindaan di bahagian ini melibatkan fasa 6 bertujuan untuk meminda Seksyen 10 Akta Tuan Speaker, ini 313 kali ketiga, dengan Pak. memasukkan hutan taman Kali negeri ketiga, Pak. sebagai penjelasan Saya baru bawa usul bagi ini. hutan simpanan kekal. Fasa 7 ini adalah penting. Dengar Shah Alam. Untuk meminda Seksyen 11 Akta 313 bagi menghendaki pihak berkuasa negeri menjalankan siasatan awam atau public inquiry sebelum mengeluarkan mana-mana kawasan tanah daripada hutan simpanan kekal yang sering kali dibangkitkan oleh Shah Alam. Pasal 8 pula bertujuan untuk meminda Seksyen 12 Akta 313 Sabar kena tengok ini. yang menghendaki pihak berkuasa negeri Bagi mana-mana kawasan tanah yang sama atau lebih besar Bagi saya tarik, Speaker. daripada kawasan tanah Bagi yang saya akan tarik dikeluarkan untuk bawa bagi usul ini, Speaker. Kita menggantikan kawasan bincang tanah usul ini, itu Speaker. sebagai hutan simpanan kekal. Sebelum pihak berkuasa Speaker. negeri mengeluarkan Point of order, mana-mana Speaker. kawasan tanah daripada Sudah 3 kali, Pak simpanan Speaker. kekal. Sudah 3 kali. Dan Sudah 3 kali. pemberitahuan pengeluaran Sudah 3 kali, Speaker. kawasan hutan simpanan And yet kekal kamu tersebut reject. hendaklah disiarkan secara serentak dengan warta pemberitahuan sudah penggantian kawasan ganti hutan simpanan kekal. Pindaan bahagian 4 pengurusan dan pembangunan Tuan Speaker. hutan. Pindaan ini melibatkan pasal 9 bertujuan meminda Seksyen 15 Akta 313 bagi membezakan kesalahan mengambil hasil hutan tanpa kebenaran. Ya, hasil hutan, hasil. Iaitu hasil utama hutan dan Hasil Sabah hasil kamu kecil mau. hutan serta menaikkan Hasil Sabah kadar kamu mau. hutan Kedaulatan ke kami atas keluarkan. di bawah seksyen itu. Tarik Melalui balik pindaan arahan. ini, mana-mana orang yang akan dibuat. disabitkan melakukan kesalahan melibatkan hasil hutan utama Ya, hutan hasil. bernilai kurang daripada Ya, cerita 5 hasil. meter padu. Minyak lagi. Boleh Minyak didenda lagi. tidak melebihi 10 Cerita pasal hutan, cerita pasal minyak. Tuan Speaker, bahas besok. selama Bahas tempoh besok. melebihi
Usul ini, bawa besok kita speaker. Manakala kesalahan melibatkan hasil utama hutan nilai lebih 5 meter padu, kali ketiga boleh dipenjarakan di antara 5 tahun sehingga 20 tahun dan didenda di antara 100,000 sehingga 5 juta ringgit. Selain itu, pasal ini juga turut memasukkan kesalahan berkenaan dengan pengambilan suatu tumbuhan darat. Suatu tumbuhan daratan yang dinyatakan dalam jadual ketiga kepada Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008 Akta 686 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Akta mana juga mau dilepas satu yang dipertua. Tujuan untuk memasukkan Seksyen baru 19 Kapital A dengan memberi pengarah Menteri boleh berhenti dan dengar suara Dewan ini atas arahan pihak berkuasa negeri. Pasal 11 bertujuan Tuan untuk Speaker, membina subsection 21 ini kali ketiga sudah saya bawa usul ini tapi rejected. Untuk sekarang ini aset Petronas kena rampas. Bagi kamu mau tunggu apa sampai Sabah hilang dari Malaysia baru kamu mau bertindak? Tidak melebihi 12 apa sampai tahap mana yang kamu lalu kamu terima bahas ini perlu disegerakan. Dengan menaikkan penalti ini soal kedaulatan negara bukan pasal hutan bah. Di kawasan lesen sebagaimana yang dikenakan di bawah. Tuan Speaker, bagi saya tarik, saya diam hari ini. Bagi saya tarik untuk terima usul saya. Bagi saya tarik. Sekejap. Minta ke Kota Belud, saya telah buat keputusan tadi. Kota Belud telah pun tak boleh berada dalam dewan ini satu, tapi saya dengar. Yang kedua, saya dengar. Itu yang pertama. Dengar. Yang kedua, saya boleh mesti mendengar minta tarikh baru. Itu saya sebut tadi peraturan 43 boleh menulis semula rayuan minta tarikh baru untuk dia pohon. Itu saja. Baik, saya dah bagi penjelasan. Minta ahli berhormat, minta sila duduk, kita teruskan saja. Baik. Tulis. Sila tulis. Tuan Speaker. Hari ini boleh saya mohon tarik balik dulu. Keputusan saya mohon tarik balik dulu keputusan Timbalan Speaker. Tuan Speaker. Kenaan Kuala Belud tadi. Kota Belud, Tuan Speaker. Beginilah, sebab sudah 3 kali, bahkan 3 kali sudah saya bawa usul ini di Parlimen tapi kena reject. Jadi sekarang ini saya mau Tuan Speaker bagi saya tarikh supaya usul ini diterima dan dibahaskan. Bagi saya. Baik. Ini Kota Belud. Saya yang chair masa perbincangan Menteri Ekonomi yang menjawab mengenai dengan isu-isu Azerbaijan. Saya yang chair pada gitu. Dah dijawab dah. Ya, baik. Yang pertama. Jadi saya masih terus kekal. Sila buat rayuan kepada Peraturan 43. Saya tak boleh buat keputusan sekarang. Dia terpulang kepada speaker untuk menarikan tarikh baru. Tuan Speaker, yang isu yang Azerbaijan yang hari itu lain isu sekarang. Yang isu sekarang itu kedaulatan negara. Yang hari itu yang soal kedaulatan lain isu kedaulatan. Saya nak rujuk tadi, nak ada permohonan untuk tarik balik yang 2 hari tadi. Okey, saya bagi dengan syarat Kota Belud kalau nak bercakap kena patuh peraturan mesyuarat, kena dapat daripada bagi dia hari. Baik. Bagi dia hari Tuan untuk Speaker, bagilah saya tarik supaya kita sama-sama bincang usul saya. Macam mana saya mau diam kalau ini sudah kali ketiga? Tuan Speaker bilang merayu. Mau merayu apa kalau sudah 3 kali kita reject? Rakyat Kota Belud. Faham saya cakap tadi peraturan 43 secara bertulis mohon rayuan untuk mengusulkan balik. Faham soalan saya? Baik. Kalaupun saya tulis balik, apa jaminan Tuan Speaker bagi saya usul saya diterima dibahaskan? Betul. Apa jaminan sekarang ini? Betul yang dipertua. 3 kali pun kamu rakyat Sabah marah itu yang dipertua. Waktu Tuan Speaker allow Menteri Ekonomi untuk bagi panjang lebar jawapan, yet selepas itu aset Petronas kena rampas kan?
Betul kan? Jadi sekarang ni di mana? Apa lagi tindakan kita? Kena rujuk balik, itu tak betul tu. Ya, itu adalah commercial decision by the Petronas. Sebab itu kita mau dengar, kita mau bahas di sini. Baik. Jadi kita mau bahas di sini Dewan Rakyat. Sebab itu kita mau dengar di dalam Dewan. Kita bukan mau lawan Tuan Speaker. Saya minta Ketua Belut sila tulis hari ini juga kepada Speaker. Bagi jaminan Tuan Speaker. Bagi jaminan bahawa Ketua Belut akan diberikan usul ini. Tuan Speaker, you are disgraceful. Terima kasih. Saya mengikut arahan. Saya menjalankan tugas dengan mengikut undang-undang. Bagi kesalahan gagal memberhentikan kerja di kawasan lesen sebagaimana dikendaki oleh Sabtu. Saya setuju usul negara bawah. Denda tidak melebihi RM100,000 perkara ini dicetuskan oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dan perkara ini bermula. Pasal 13 bertujuan memasukkan seksyen memalukanlah Tuan Speaker. Ke dalam Akta 313 yang menghendaki pemohon bagi sesuatu lesen kecil untuk menyediakan pelan kawasan lesen kecil kepada negara. Ini isu negara. Bincanglah cara bertujuan memasukkan seksyen baru 31 Itu tidak penting, Menteri. cara pemberhentian kerja, pergantungan dan pembatalan lesen kecil yang menggunakan kuasa sedia ada perkara seksyen 25, 26 dan 27. Pasal 15 bertujuan meminda Seksyen 32. Saya tulis kepada Dewan, kepada Tuan Speaker. Tapi Tuan Speaker bagi saya jaminan supaya usul saya dibahaskan dalam Dewan ini. Bagi saya jaminan untuk meminda Seksyen 40 bagi membezakan hukuman bagi kesalahan menggunakan hasil utama hutan dan hasil kecil hutan tanpa di mana bagi kesalahan berhubungan dengan hasil hutan utama Tuan Speaker ada masalah pendengaran ke tak dengar? Berbeza. Tuan Speaker ada masalah pendengaran ke tak dengar kat ni? Tujuan meminda Seksyen 43 dengan memasukkan perenggan mengenai Tuan Speaker ada masalah pendengaran ke tak dengar orang cakap ni? Ada masalah pendengaran ke tak dengar? Pasal 18 bertujuan untuk meminda Seksyen 47. Ada masalah pendengaran ke tak dengar orang ni? Diberikan di bawah Seksyen Tuan Speaker memalukan lah. Kecil, pemegang permit jalan, perkhidmat atau Tuan Speaker, you are memalukan. Anda lah punca segalanya ni. Serta menaikkan hukuman atas kesalahan di bawah Seksyen Tuan itu. Speaker, Pasal 19 kita mau janji sahaja. Bagi tarikh. bersifat editorial dan berbangkit daripada pindaan Menteri Parlimen Ketua Hari main cakap ingat ni markah pas ke? Ni Parlimen lah. 313. Tuan Speaker. Ini bukan markah Rusila tu, ini Parlimen. Kita berbahas di Parlimen, bukan markah di markah pas. Bagi memberi kuasa kepada untuk membenarkan pegawai hutan mengeluarkan permit jalan dan menaikkan hukuman atas kesalahan di bawah seksyen ini. Pasal 21 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 50 KPA mengenai tempoh syarat dan pembaharuan permit jalan. Pasal 22 bertujuan meminta seksyen 58 untuk meluaskan commercial decision pembangunan hutan bagi perbelanjaan yang ditanggung oleh pihak negeri dalam menguruskan aset Petronas dirampas is not a commercial decision. Saya diarah diteruskan. Aset Pasal Petronas 23 dirampas untuk memasukkan is not seksyen a baru commercial 60A decision. dengan memberi kuasa Apa kepada yang pihak Speaker berkuasa cakap? negeri What untuk commercial decision are you talking meringankan about? atau melepaskan Mana ada commercial ses decision? pembangunan hutan Ini atau merupakan mengecualikan satu pembayaran ses ancaman pembangunan hutan. kepada kedaulatan negara. Pasal 24 We bertujuan should untuk discuss it. meminda Seksyen 66 bagi Menteri meluaskan Barisan keperluan dan Nasional, mengukur Perikatan semua hasil hutan Nasional sebelum langsung pemindahan tak ambil dari kisah. kawasan Mereka lesen anggap kepada ini suatu persoalan lesen kecil yang boleh menaikkan hukuman di atas di-sweep kesalahan under di the bawah carpet. seksyen itu. Inilah Pasal sikap 25, PAS. 26 dan 27 Inilah sikap UMNO. bertujuan untuk Inilah meminda sikap Seksyen bersatu. 67, 68, 69 aset negara. Kejap Menteri. Shah Alam. Shah Alam bercakap atas mikrofon mana tu? Shah Alam cakap dalam laptop ke mana tu? Saya tak benarkan. Baik. Faham. Kami kamu tutup.
Tuan Speaker, you are disgraceful. Saya ikut peraturan. Baik. Saya pun dipilih oleh rakyat. Kamu lah. Kamu pintu belakang punya orang. Ini menteri speaker terbawa atap Speaker terbawa atap tak ada layak jadi speaker. Tuan Speaker, you are speaker terbawa atap. Sama dibela. Baik. Baik. Ni parlimen lah kena bahas. Betul Pertua. Kita ada menteri luar kan. Baik. Tak apalah. Saya bawalah satu je kan tempat. Saya minta supaya teruskan. Kalau tak boleh kontrol speaker kita break dulu. Sabar tak malu ni. Sambung pukul 2. Speaker, you memalukan tu speaker. Rehat dulu. Anda punca kepada kekecohan ini. Dato' Speaker, selesaikan isu kedaulatan dulu. Ahli Parlimen diminta keluar. Tak guna semua. Siapa yang tulis? Tuan Speaker ni. Terima kasih Tuan Ahli Ketua. Fasa 25, 26, 27 bertujuan meminda Seksyen 67, 68, 69 masing-masing dan menaikkan hukuman ke atas kesalahan di bawah seksyen-seksyen itu. Fasa 28 bertujuan memasukkan seksyen baru 70 kapital A bagi membolehkan pihak berkuasa negeri mengeluarkan PAS lain selain PAS pemindah bagi mana-mana orang yang memiliki, menjaga atau mengawal apa-apa hasil hutan. Fasa 29 bertujuan untuk meminda Seksyen 73 Akta 313 dengan meluaskan penggunaan seksyen tersebut kepada lesen kecil dan permit penggunaan. Fasa 30 bertujuan meminda Seksyen 75 untuk memasukkan kaedah baru pembayaran deposit yang mana deposit tersebut boleh dilucut hak. Dan fasa 31 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 75 kapital A dengan memberi kuasa kepada pihak berkuasa negeri untuk mengenakan charge dan menerima fee atas apa-apa bayaran perkhidmatan. Fasa 32 bertujuan untuk meminda fasal seksyen 81 untuk menaikkan hukuman ke atas kesalahan melakukan perbuatan yang dilarang di dalam hutan simpanan kekal.